Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bab 1 kita akan belajar pasal water, sanitation and hygiene. Iaitu biasanya kita sebut water, sanitation and hygiene ni dalam singkatan dia adalah WASH. Biasanya kempen ataupun program WASH in schools dijalankan biasanya dijalankan di sekolah. Sebab kenapa? Yang tadi saya cakap, WASH ni stand for water, sanitation dengan hygiene. Kalau dulu biasanya kalau kita tengok dekat TV ataupun dekat surat khabar, selalu sangat dengar ada kes keracunan makanan dekat sekolah. Kebanyakannya dekat sekolah. Dan ada kes kematian daripada keracunan makanan tersebut. Sejak dari itu, kerajaan ataupun pihak KKM dia telah membuat kempen ataupun program education sebagai WASH in schools, iaitu untuk memperkenalkan cara-cara basuh tangan menggunakan air yang selamat, air yang bersih untuk kegunaan dalam pembuatan makanan di dalam sekolah ataupun dalam toilet meskipun. Dan selain itu sanitasi meningkatkan fasiliti sanitasi di sekolah, maksudnya kena selalu buat sanitasi. Untuk bahagian hygiene pula kena ajar pelajar-pelajar, budak-budak sekolah supaya sentiasa bersihkan tangan sebelum keluar daripada tandas. Kalau budak-budak dia tak bersihkan tangan dia, lepas tu dia nak makan pula. So mungkin itu adalah salah satu faktor mereka jadi keracunan makanan jugalah. So dalam bab ini kita akan belajar definisi untuk sanitasi, definisi untuk hygiene dan cara-cara ataupun teknik membasuh tangan dengan betul. Nanti awak akan nampak apakah perbezaan maksud sanitasi dan hygiene, sanitation and hygiene. Hygiene adalah kebersihan. First kita akan tengok dahulu apa maksud sanitasi. Definition sanitation. Focus on safe disposal methods, human waste, environmental waste and other form of waste. Dia adalah fokus kepada kaedah pembuangan yang selamat. Sisa-sisa manusia, sisa-sisa persekitaran dan segala jenis sisa. Sanitasi adalah pasal kebersihan, adalah pasal membantu kebersihan dengan membersihkan persekitaran. Membantu kebersihan diri dengan membersihkan persekitaran. With respect to defining sanitation, most professionals will agree that sanitation as a whole is a big idea which covers into area. Para profesional dah bersetuju yang dia kata sanitation ni adalah satu idea yang besar, which is idea yang menggabungkan beberapa bidang, iaitu disenarai dekat bawah tu. Kita tengok ada beberapa bidang dekat situ. Safe collection, storage, treatment and disposal, reuse, recycling of human excreta. Pengumpulan selamat, penyimpanan, rawatan, pembuangan, penggunaan semula, kitaran semula, sisa manusia seperti feces dan urine. And then pengurusan penggunaan semula, perkitaran semula, sisa pejal seperti sampah. Saliran dan pembuangan, penggunaan semula, kitar semula, sisa air perumahan ataupun kita biasa panggil air asap ataupun air kelabu. Kalau awak tengok daripada sini, awak akan nampak sanitasi ni maksud dia lebih kepada pengurusan sisa daripada awal sampai akhir. Daripada awal macam mana prosesnya, kumpul dengan selamat, simpan dengan selamat. Lepas simpan nak buat apa? Takkan simpan je sisa awak tu. Kita kena rawat dia.
Lepas rawat, sama ada kita nak buang sisa tu ataupun kita nak guna semula sisa tu ataupun kita nak kitas semula sisa. Kita tengok lagi beberapa bidang. Selain itu, sanitasi juga dia cover bidang, maksudnya sanitasi juga membawa maksud membuat sanitasi dekat saliran air hujan, perawatan dan pembuangan semula, penggunaan semula, kitaran semula air kumbahan, pengumpulan dan pengurusan sisa produk industri, maksudnya produk kilang lah, pengurusan sisa berbahaya termasuklah sisa dekat hospital, sisa kimia, sisa radioaktif dan apa-apa sisa yang berbahaya. Biasanya kalau sisa kimia ni adalah sisa daripada makmal kimia. Sebab apa? Sebab kimia kita ada bahan-bahan yang contoh berasid, yang berbahaya, bahan yang boleh meletup, bahan beralkali dan lain-lain. Daripada saya dah bacakan tadi dan terangkan tadi, awak akan nampak yang maksud sanitasi adalah lebih kepada fokus pengurusan yang selamat, pengurusan sisa yang selamat lah. Tak kisah sisa apa. Macam tadi kata sisa manusia, sisa kita ataupun sisa pepejal macam sampah, sisa air perumahan ataupun sisa air hujan, sisa air kumbahan, sisa produk industri ataupun sisa bahan kimia. Okey. So awak kena faham apa jenis sisa pun tapi prinsip dia sama. Maksudnya sanitasi ni adalah pengurusan selamat pasal sisa. Maksudnya macam mana? Pengurusan sisa yang selamat lah. Pengurusan daripada awal sampai akhir. Macam saya cakap tadi, daripada kumpul sisa sampai simpan dia, rawat dia, and then sama ada nak buang, guna semula ataupun kitas semula. Contoh kalau kita tengok dekat loji kumbahan kan, dekat loji kumbahan, biasa dia kumpul semua air longkang pergi dekat ataupun air sisa-sisa toilet lah, sisa rumah pergi dekat loji kumbahan. Dia kumpul dekat situ. So and then disimpan kat situ loji kumbahan. Awak rasa disimpan je ke? Kalau disimpan je, dia tak buat rawatan, awak daripada jauh lagi awak dah bau busuk lah, bau yang kuat. So maksudnya dekat loji kumbahan tu juga mula dia kumpul, disimpan and then dia buat rawatan. And then lepas dia buat rawatan, sama ada dia buang, guna semula atau kitas semula. Macam contoh kalau dekat Singapura, kalau awak pernah dengar lah, air kencing, rakyat diorang rawat and then diorang boleh minum semula. Maksudnya diorang buat penggunaan semula lah air kencing diorang. Dia rawat dulu sebab tu diorang boleh minum. Macam dekat Malaysia kita tak ada lagi lah buat macam tu. Boleh faham untuk maksud sanitasi? So contoh-contoh amalan sanitasi adalah put always into bins that are not used for anything else. Maksudnya masukkan sisa ke dalam tong sampah yang khas. Maksudnya contoh kalau tong sampah tu untuk bahan kaca saja, so letak sisa kaca saja. Kalau awak pernah pergi dekat Makmal, so biasa dekat Makmal ada tong sampah warna kuning. Kalau tak silap saya lah, tong sampah warna kuning. Dia khas contoh kalau itu untuk kaca. Contoh kalau kan dekat Makmal ada radas kaca. Kalau radas kaca tu awak terjatuh, dah jadi serpihan, so awak kena buang. So awak kena buang dekat tong sampah yang memang khas untuk kaca. Kalau bahan kimia memang khas untuk buang dekat tong sampah bahan kimia. Tak boleh campur dengan tong sampah biasa. Dan tong sampah tersebut juga perlu dikosongkan secara berkala pada waktu siang dan jauh dari tempat pemprosesan. Dan lagi satu, tak boleh bawa masuk segala jenis haiwan ke dalam tempat pemprosesan dan bilik stor.
Pelawat tidak boleh masuk ke tempat pemprosesan tanpa memakai PPE. PPE tu macam pakai hairnet, pakai glove, pakai mask, pakai kod makmal, pakai kasut bertutup. Okey, itu adalah PPE, Personal Protective Equipment. Personal diri protective pelindungan equipment adalah alatan. Alatan untuk melindungi diri sendiri. Dan walaupun dia pakai PPE, dia tak boleh seorang-seorang masuk dekat tempat pemprosesan. Kena ada pekerja yang pantau pelawat ni. Okey, selain itu kena pastikan makanan ditutup dekat mana sekalipun. Kena jauhkan makanan, alat, peralatan dari lantai. Simpan bahan dalam bekas yang ditutup dan laporkan sebarang tanda serangga, tikus, burung dekat pengurus. Okey, itu adalah contoh amalan sanitasi. Okey. Okey, kemudian kita pergi kepada maksud hygiene. Hygiene refers to conditions and practices that is perceived by people that help to maintain good health and prevent spread of diseases. Hygiene, kebersihan merujuk kepada keadaan dan amalan yang perlu dilakukan oleh manusia, orang, untuk memelihara kesihatan yang baik dan mengelakkan penyebaran penyakit. Okay, kebersihan lebih fokus kepada kesihatan dan penyakit diri. Okay, diri kita lah. So, hygiene has to do with personal habits for bodily cleanliness. Kebersihan, hygiene, dia dikaitkan dengan habit orang tersebut untuk habit orang tu pasal kebersihan lah. Contoh dari sudut dia ni selalu tak gosok gigi. Okay, orang tu selalu tak basuh tangan sebelum dia makan. Okay, includes a specific set of practice, termasuklah beberapa set amalan lain seperti pembersihan persekitaran, kena sterile alatan, kebersihan tangan, kebersihan air, buat sanitasi dan buat pembuangan sisa yang selamat. So tadi pasal kita cerita balik pasal sanitation tu tadi kan. Sanitation tu lebih kepada pengurusan sisa yang selamat. Sisa ada banyak jenis. Ya, boleh tengok balik. Okay, yang tadi tu. And then sanitation dia membantu hygiene dengan membersihkan persekitaran. Kalau hygiene pula dia lebih kepada kebersihan diri seseorang untuk memelihara kesihatan diri dia dan untuk prevent daripada dapat penyakit. Okay. So, saya harap fahamlah beza antara hygiene dengan sanitation. Okay. Contoh-contoh amalan hygiene adalah pakai topi, pakai hairnet, tak boleh sikat rambut dekat dalam bilik proses ataupun bilik store, kena cover luka, kulit yang terbakar dengan apa? Dengan sama apa nama plaster. Kena balut dengan plaster, cover dengan plaster luka awak tu lah. Okay, and then tak boleh merokok ataupun makan dekat dalam bilik yang ada makanan yang terbuka. Okay, kalau makanan tertutup tak apalah. So, tak boleh juga meludah. Kena basuh tangan dengan betul sampai bersih. Tak boleh pakai perfume terlampau kuat dan tak boleh pakai pengilat kuku ataupun pewarna kuku. So, next kita pergi kepada hand washing. Okay, sebelum ni saya ada bagi kerja kan. So, 3 soalan yang saya bagi kerja tu adalah dia sentuh juga chapter 1. Saya bukan saja-saja bagilah. So, saya harap semua orang buat dan nanti perlu hantar. Okay. Okay, hand washing. Okay, membasuh tangan. Food preparers should wash hands frequently during food preparation. Wash hands with soap and warm water, scrubbing vigorously for
20 seconds and drying with a clean disposable paper towel. Okey, penyedia makanan harus kerap mencuci tangan semasa penyediaan makanan. Kena basuh tangan dengan sabun dan air suam. Kenapa air suam? Kenapa tak air biasa? Kenapa disyorkan guna air suam? Okey, sebab kalau air suam suhu dia lebih tinggi daripada air biasa kan. So kalau suhu yang lebih tinggi, dia boleh kills bakteria lah berbanding dengan air biasa ataupun air sejuk. Okey, lepas tu gosok dengan kuat selama 20 saat dan keringkan dengan tuala kertas yang bersih. So, yang ni tak boleh play tapi nanti saya akan, at the end of the slide ni saya akan masukkan video. Okay, cara-cara teknik 7 langkah yang disyorkan oleh KKM bagaimana untuk membersihkan tangan. Okay, bila kita nak bersihkan tangan? Okay, bila sebelum mulakan kerja, sebelum dan selepas handle makanan, especially bahan mentah. Ayam mentah, seafood mentah, selepas guna bilik air, selepas makan, selepas pegang duit ataupun benda yang yang kotor lah, yang dah bercampur dengan tanah, selepas handle sampah ataupun selepas menggunakan alat untuk membersih, and then selepas batuk, sesama, selepas pegang rambut, muka, apa-apa, selepas pegang badan lah. Okay, anytime you change task. So, next kita masuk kepada isu-isu keselamatan makanan. Prevention of food contamination by employees, safe handling of food, and its subsequent storage, still consumption, and sanitary washing, dishware, and utensils, and proper waste disposal are the major steps in maintaining hygienic conditions and a clean environment. Okay, apakah isu-isu keselamatan makanan yang awak pernah dengar? Contoh macam keracunan makanan. Okay, lagi berkaitan dengan penyakit-penyakit bawaan makanan, foodborne illness. Okay, yang biasanya disebabkan salmonella, bakteria salmonella, listeria, Staphylococcus aureus dan lain-lain lah. Okay, so keselamatan makanan ni kita perlu prevent dia sebab biasanya ia adalah disebabkan contamination, iaitu pencemaran. Okay, pencemaran daripada siapa? Sama ada daripada pekerja, okay, semasa menghandle makanan tersebut ataupun semasa penyimpanan, buat simpan makanan tu dekat tempat yang tak betul, suhu yang tak betul, sampailah sebelum sampai dekat pengguna. So, macam mana kita nak prevent food contamination ni? Kita kena sentiasa handle makanan dengan betul. Pakai glove, pakai PPE lah. Okay, and then simpan makanan tersebut dekat storeroom yang betul, yang sesuai, sehinggalah consumption dan sampailah ke tangan consumer. Dan selalu kena buat sanitasi, maksudnya kena bersihkan pinggan-pinggan, utensil, garpu dengan sudu, and then proper waste disposal, pembuangan sisa yang betul adalah salah satu major steps, langkah-langkah yang major dalam maintain keadaan yang bersih. Okay. Despite the fact that sufficient information on sanitary techniques and measures, it is not effective due to improper application. So, walaupun syarikat tersebut ataupun kilang tersebut dia dah ada SOP pasal teknik-teknik sanitasi yang betul. Okay. Itu tak cukup. Itu betul dah lah SOP dia dah ada. Sebelum masuk kerja kena basuh tangan, macam mana nak simpan makanan tersebut, okay, macam mana nak deliver makanan tersebut sebelum sampai dekat consumer. Tapi benda tu saja tak cukup. Dia takkan jadi efektif. Okay, apa benda lagi yang perlu untuk lengkapkan
maintain hygienic condition sebelum sampai dekat consumer adalah bila pekerja dekat dalam syarikat tersebut apply apa yang telah ditetapkan. Contoh SOP dah ada tapi pekerja tak ikut. Contoh tak basuh tangan sebelum buat kerja. Macam awak lah, SOP untuk COVID-19 ni dah ada terpampang lagi dekat dalam bilik kelas dekat asrama awak, tapi awak tak ikut pun, tak pakai mask, tak ada penjarakan sosial. So SOP ada pun tapi awak tak buat, tak apply, so tak ada guna juga, tak efektif lah. Itu dari sudut mudah nak faham macam mana. Okay. So next, measure food safety risk or concern. Okay, itu berkenaan dengan risiko keselamatan makanan. Kebiasaannya disebabkan oleh pathogens ataupun spoilage microorganism, residues and contaminants, plant or animal pests and diseases, technology issues, GMOs, nanotech, radiation, physical contaminants or foreign material, persistent organic pollutants, food allergens, labeling and claims, best before date, storage temperature. Okay, risiko keselamatan makanan biasanya disebabkan pathogens. Pathogens ni maksudnya mikroorganism yang boleh menyebabkan kerosakan. Okay, kerosakan makanan lah. Okay, and then residues and contaminants adalah sisa-sisa daripada pesticide, herbicide. Okay, biasanya kalau contoh kat tumbuh-tumbuhan, biasanya petani dah ada spray. Okay, spray sama ada spray punya bajat ataupun spray racun lah, racun serangga. So mungkin racun serangga ni, sisa racun serangga, biasanya racun serangga ni bahan-bahan kimia lah. So biasanya ada saki-baki bahan-bahan kimia tu mungkin termasuk dekat dalam tumbuh-tumbuhan tu sendiri. So dan lagi satu adalah contaminants. Okay, bahan cemar yang boleh menyebabkan pencemaran dekat sesuatu makanan. Okay, seperti contaminants ni boleh seperti macam tanah, batu pun contaminants, bahan cemar lah. Okay, bahan yang boleh mencemarkan. Okay, and then plant, animal paste and diseases. Plant paste ni maksudnya adalah serangga tumbuhan. Okay, dan penyakit daripada tumbuhan tu sendiri. Okay, contoh beras. Beras kita ambil daripada padi kan. So mungkin padi tu dia dah ada penyakit. Tapi still petani tu dia buat jual, dia ambil beras dia. Okay, mungkin dia ambil dia punya tu, apa nama? Beras lah nama beras ikut. Dia ambil beras dia, still jual dekat consumer daripada padi yang dah ada penyakit. So mungkin tu akan jadi salah satu faktor makanan tu mudah rosak. So next isu berkenaan dengan teknologi. So kalau pasal teknologi, biasanya kita aplikasi dia adalah GMO, Genetically Modified Organism, nanotechnology dan irradiation. Irradiation ni adalah iradiasi di mana biasanya digunakan dekat makanan untuk prolong dia punya jangka hayat makanan. Biasanya irradiation ni diguna gelombang gamma ataupun gelombang UV. Okay. So and then physical contaminants of foreign materials. Okay, bahan cemar ataupun bahan-bahan asing. Persistent organic pollutants. Okay, persistent organic pollutant ni adalah bahan pencemar organik yang berterusan. Persistent tu adalah berterusan. Okay. Biasanya contoh bahan pencemar organik yang berterusan adalah
macam pesticide. Okay, pesticide yang biasanya racun serangga pesticide tu kan, yang kita sembur dekat tumbuh-tumbuhan ataupun sisa bahan kimia industri. Okay, sebab setiap kilang dia ada sisa bahan kimia dia. So mungkin dia salih dekat, kalau dia sisa dia tak buang dengan betul secara tak selamat, dia main buang je dekat sungai, okay, ataupun dekat longkang, mungkin boleh mencemari tanah-tanah yang ada. Okay, so secara tidak langsung boleh cemar, bahan kimia tu boleh cemar dekat tumbuh-tumbuhan. Okay, kalau macam residue and contaminants tu boleh maksud sama juga sisa pesticide juga, residu yang saya cakap tadi, ataupun sisa daripada contoh sisa daripada tumbuh-tumbuhan tu sendiri. Contohlah, saya bagi contoh daripada apple. Okay, apple. Tapi apple kan ada daun, ada dia punya tangkai dia kan. So awak mungkin nak buat jus apple. So jus apple awak ambil buah saja, tangkai awak buang. So mungkin residu kat sini mungkin dia termasuk tangkai tu. Okay, ada banyak lah residu dekat sini. Residu tu general, maksudnya sisa. So sisa boleh sisa apa-apa saja. Okay. And then food allergens. Food allergens adalah allergens makanan lah. Contoh macam food allergens adalah kacang, susu. Lagi ada orang yang tak boleh makan telur. Okay, maksudnya dia allergic lah. Ada orang allergic susu. Ada allergic lactose. Ada allergic telur, tak boleh makan telur. Ada orang allergic kacang, langsung tak boleh makan kacang. Okay. So kalau kat dalam, contoh ada coklat. Okay, awak beli coklat Cadbury. So coklat Cadbury ada yang tak ada apa-apa kan, kosong. Ada yang ada kacang. So orang yang ada allergic kacang, dia kena aware lah, dia kena tahulah dia tak boleh ambil yang ada kacang. So situ adalah risiko kacang kat situ kat dalam coklat. Okay, risiko keselamatan makanan. Itu tanggungjawab syarikat tersebut yang mengeluarkan coklat tersebut kena label ada food allergen which is kacang. Kat dalam list of ingredients dia kena ada label kacang sebab dia letak kacang. So dia dah lunaskan tanggungjawab dia dengan label. So tinggal consumer je lah. Dia kena baca label. Kalau dia tak baca label yang dah ada memang kacang, macam ni, dekat ingredients tu dah memang ada kacang, tapi consumer pengguna tak baca. So salah dia lah, dia tak boleh salahkan syarikat tersebut. Okay. So labeling and claims. So pasal label dan pasal claim, best before date, tarikh, best before. Okay, selamat digunakan bila last boleh selamat digunakan makanan tersebut. Okay, ataupun expired date. Okay. And then cara untuk simpan produk tersebut. Okay, maksudnya setiap produk, contoh kalau roti biasanya ada cara penggunaan dia, ataupun susu ada cara penggunaan ataupun cara penyimpanan. Okay, macam roti memang kena jauhkan dari tempat yang panas ataupun dingin kan, sebab kita tak nak roti tu berpeluh. Okay, itu adalah kena tahulah nak suhu untuk simpan roti tu. Kalau susu pula, kalau susu tu boleh, kalau susu UHT boleh simpan luar. Okay, so sebelum dia buka, dia boleh simpan luar. Tapi once kita dah buka, dah minum sikit, lepas tu kita nak simpan, kita nak minum esok ataupun petang sekejap lagi, awak kena simpan
dekat dalam chiller. Awak tak boleh simpan kat luar dah lah. Kalau tak dia cepat rosak. So, ini. Okay. Ini saya nak semua orang. Okay, tutorial ataupun tugasan lah untuk kelas hari ini. Saya nak semua orang cari apa itu maksud pathogen, spoilage microorganism dan semua ni, dan berikan contoh setiap satu dan di manakah setiap satu ni boleh kita dapati lah. Contoh pathogens ni apa benda, apa bagi maksud pathogens, and then bagi contoh pathogens tu apa. Pathogens ni boleh sumber pathogens ni dari mana. Okay, and then residue and contaminant samalah untuk teknologi issues. Berikan apa maksud GMOs, apa maksud nanotech dan lain-lain. Okay. So, okay. So, yang ni saya akan minta nantilah. Minta nanti untuk awak hantar. So, sources of food contamination. Sumber-sumber pencemaran makanan. Macam mana boleh terjadinya pencemaran makanan? Daripada pekerja itu sendiri. Okay. Macam mana daripada pekerja itu? Maksudnya pekerja itu tak jaga kebersihan. Dia tak basuh tangan sebelum mula kerja. Dia tak pakai hairnet. Dia tak pakai, kalau dia tak pakai hairnet, at least dia pakai topi. Ataupun dia tak pakai apron. Dia tak pakai sarung tangan. Okay. Dia tak pakai mask. Dia tak pakai kasut yang bertutup. Ataupun dia pakai kasut yang kotor. Okay. And then packaging material. Bahan-bahan membungkus mungkin mudah lusuh. Mudah rosak. Maksudnya mudah kemek lah. Contoh kalau susu kat dalam kotak. So kotak tu kena pilih bahan kotak yang kalau kita letak kotak tu still kukuh lah. Okay. Dan tak mudah rosak bila kita pegang. Dia tak mudah kemek ke apa ke. Okay. Dengan tin pun sama. Tak kisahlah. Ada banyak jenis packaging kan. So kena cari bahan yang sesuai untuk buat packaging tersebut. So mungkin daripada haiwan yang masuk dekat dalam permis ataupun tempat pemprosesan, serangga, tikus, sampah tak buang. Okay, sampah merata-rata dekat dengan tempat pemprosesan. Tanah, habuk. Okay, maksudnya dia tak selalu buat sanitasi lah. Dia guna air yang kotor. Dia tak guna air yang bertapis. Okay, kalau nak produce makanan, okay, secara besar nak buat jual, kena guna air yang bertapis, air yang bersih, selamat. Okay, ataupun daripada bahan mentah itu sendiri, ataupun bahan-bahan kering lah. Okay, sama ada tak basuh dengan betul. Okay, ataupun ataupun daripada alatan yang diguna. Okay, sama ada guna pisau yang kotor ataupun pisau yang berkarat, ataupun dia guna pisau yang nak potong sayur sama dengan pisau yang nak hiris, yang nak potong daging lah. Okay, tak boleh campur, kena asingkan. Kalau untuk bahan mentah, papan, guna papan pemotong yang lain. Okay, dan guna pisau yang lain. Okay, kalau untuk sayur-sayuran, guna papan pemotong yang lain dan guna pisau yang lain. Sebab apa? Sebab kita tak nak ada cross contamination, tak nak ada pencemaran silang. So daripada darah dekat daging ataupun darah dekat ayam tu, okay, tiba-tiba pindah dekat sayur pula. So the food handler is the biggest threat to the safety of food. The responsibility is on the food service worker to break the chains of transmission of disease causing organism from carrier to food and from food to the victim or consumer.
As the catering industry grows, so does the problem of foodborne illness, unless all food handlers are trained in safe food handling practice. Okay, ada orang kata kerosakan makanan ni yang punca utamanya adalah bahan yang digunakan. Tetapi sebenarnya tak. Punca utama ataupun faktor utama keselamatan makanan ataupun pencemaran makanan berlaku adalah disebabkan pekerja ataupun pengendali makanan itu sendiri. Ia adalah ancaman terbesar terhadap keselamatan makanan. Sebab kenapa? Sebab yang saya dah terangkan tadi tu. Okay. Food handler kena bersihkan diri. Okay. Basuh tangan. Kuku panjang. Kuku dia pula ada hitam-hitam, ada daki. Okay. Dan lain-lain lah. Cara memotong, cara menyimpan. Okay. Tanggungjawab ada pada pekerja perkhidmatan makanan untuk memutuskan rantaian penularan penyakit yang menyebabkan organisma dari pembawa ke makanan dan dari makanan kepada mangsa atau pengguna. Maksudnya adalah tanggungjawab pekerja itu sendiri untuk putuskan penyebaran penyakit. Penyebaran penyakit disebabkan oleh pembawa. Contoh pembawa tu daripada pekerja tu sendirilah. Contoh mungkin pekerja tu sendiri dia memang dah ada penyakit. So tak nak, kalau dah ada penyakit maksudnya mungkin ada bakteria, ada virus. So tak nak ada virus tu daripada pekerja tu pergi kat makanan. Dan tak nak juga contoh mungkin pekerja tu tak ada sakit. Tapi makanan tu sendiri memang dah ada bakteria ataupun virus, kita tak tahu. So kita tak nak ada transmission lah, tak nak ada penularan penyakit daripada pekerja kepada makanan ataupun makanan kepada pekerja ataupun makanan kepada pengguna. Okey. Ya, apabila industri catering berkembang, begitu juga masalah penyakit bawaan makanan juga berkembang. Okay, maksudnya semakin industri catering ni berkembang, okay, begitu jugalah banyaknya masalah penyakit bawaan makanan ni timbul. Okay, ataupun benda ni takkan timbul, melainkan kesemua pengendali makanan dilatih dalam menggunakan amalan pengendalian makanan yang selamat. Okay, biasanya masalah penyakit bawaan makanan ni takkan timbul ataupun akan berkurangan lah. Okay, bila semua orang tahu macam mana nak handle makanan dengan betul. Kalau pekerja tak handle makanan dengan betul, so banyaklah penyakit yang akan timbul. Okay. So, kenapakah keselamatan makanan important, penting untuk mencegah wabak penyakit bawaan makanan seperti ceret-beret, sakit perut. Okay. Itu biasanya disebabkan bakteria Salmonella, Listeria, Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, dan banyak-banyak lagi lah. Pelik nak sebut pun terbelit-belit. Okay. Dan mengurangkan kemungkinan kerosakan makanan. Kenapa keselamatan makanan ni? Sebab kita nak kurangkan probability makanan tu rosak. Untuk kontrol, untuk mengawal pembaziran wang dan makanan daripada rosak. Okay. Kalau dah siap makanan tu tapi rosak, membazirlah sebab kita tak boleh makan. Kalau kita makan juga, kita sakit, kita kena pergi hospital pula, bazir wang dekat situ. So, amalan buruk pengendali makanan adalah bercanggah dengan kebersihan. Okay, ataupun bercanggah dengan SOP yang ditetapkan. Contoh merasa makanan dengan tangan, rokok, garu-garu kepala, lepas tu dia tak basuh tangan. Garu kepala dekat tempat pemprosesan pun tak boleh. And then sentuh makanan dengan tangan. Dan tangan dia tu pula tak bersih. So macam kalau ada sesetengah
syarikat yang mengendalikan makanan, dia ada yang tak guna sarung tangan. Akan tetapi dia mengamalkan amalan kebersihan tangan secara aktif. Maksudnya mungkin selama mana dia ada kat dalam tempat pemprosesan makanan, selama mungkin 30 minit ataupun 15 minit setiap kali dia akan basuh tangan. Pekerja tu akan basuh tangan. Okey. Dan selama 15 minit tu dia tak boleh keluar lah. Dia mesti ada kat tempat kerja dia. Kat dalam bilik pemprosesan makanan. Kalau dia keluar, dia kena basuh tangan. Okey. Nak masuk pun kena basuh tangan. Okey, itu kalau dia tak payah, kalau syarikat dia kata tak payah pakai gloves lah. So, dia punya langkah untuk cegah penyebaran penyakit ataupun penyebaran bakteria adalah sentiasa basuh tangan. Setiap 15 minit basuh tangan. Setiap 15 minit basuh tangan. Okey. So dan lain-lain lah. Okey. Okey, itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Okey, hari ini kita dah belajar, saya nak recap sikit. Kita dah belajar pasal konsep ataupun program Wash in School, program education yang diterapkan dekat sekolah, iaitu dia punya nama adalah Wash in School lah. Wash ni stand for Water Sanitation Hygiene. Water means kena guna air yang bersih, air yang selamat. Kena buat sanitasi dekat fasiliti yang ada dekat mana-mana sekolah ataupun dekat, tak semestinya dekat sekolah, dekat kilang lah. Okay. Kena selalu jaga kebersihan diri. So macam kita belajar definition of sanitation. Sanitation ni lebih fokus kepada pengurusan sisa ada banyak sisa manusia, sisa persekitaran dan sisa-sisa lain lah. Awak boleh baca semula. So daripada pengurusan daripada awal sampai akhir, daripada pengumpulan, penyimpanan, rawatan, pembuangan, penggunaan semula, kidaran semula, sisa manusia, sisa makmal, sisa berbahaya lah tu. Okay. And then sisa pepejal dan lain-lain. Okay. And then yang ni awak boleh tengok contoh amalan sanitasi. Dan kita belajar juga apakah maksud hygiene. Hygiene refer kepada keadaan ataupun amalan yang untuk memelihara kesihatan diri dan untuk mengelakkan penyebaran penyakit. Dia lebih kepada kesihatan diri orang tersebut. Okay. So dia ada kena mengena dengan habit kebersihan, amalan kebersihan orang tu lah. Okay, dia selalu basuh tangan ke tidak sebelum makan, macam tu lah. Okay. And then kita tengok pasal hand washing. Okay, isu-isu keselamatan makanan. Okay, dan lain-lain. So, untuk habiskan kelas kita hari ni, saya akan masuk satu video cara-cara untuk membersihkan tangan. Ada 7 langkah. So, let's watch the video. Okay, dengan itu saya akhiri dulu saya punya kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Langkah-langkah pencucian tangan yang efektif. Pertama, basahkan tangan dan letakkan sabun. Kedua, lekapkan kedua tapak tangan dan gosok tapak tangan anda. Ketiga, lekapkan tapak tangan kanan di atas belakang tangan kiri dengan jari bersilang dan gosok. Ulang langkah ini. Genggam tangan kiri, manakala tangan kanan menggosok di atas bahagian tangan kiri secara menurun. Ulang langkah ini pada tangan kanan. Keenam, gosok sekeliling ibu jari kiri dalam genggaman tapak tangan kanan. Dan ulang langkah ini pada tangan kanan. Ketujuh,
Kuncupkan jari tangan kanan di atas tapak tangan kiri dan gosok secara berputar. Ulang langkah pada tangan kanan. Ke-8. Bilas tangan dengan air bersih, kemudian keringkan dengan tuala atau tisu yang bersih.